Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat dan gembira dan bersedia untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini. Baik, hari ini kita masih lagi membincangkan tentang sifat bahan. Okey, dan sifat bahan yang kita nak kaji pada hari ini ialah dari segi kebolehannya ditembusi oleh cahaya. Maksudnya kalau kita suluh pada bahan tu, cahaya tu boleh tembus pada bahan tu ke tidak. Dan berdasarkan kebolehan sesuatu bahan tu ditembusi oleh cahaya, kita akan berkenalan pula dengan bahan lot sinar, lot cahaya dan juga legap. Okey, jadi objektif pelajaran kita yang pertama ialah menyatakan maksud bahan lot sinar, lot cahaya dan legap. Okey, yang kedua menyatakan dua contoh bahan lot sinar. Okey, apa dia bahan lot sinar contohnya? Yang ketiga menyatakan dua contoh bahan lot cahaya. Yang keempat menyatakan dua contoh bahan legap. Yang kelima, setelah kita mengenal pasti bahan legap, lot sinar dan juga lot cahaya ni, kita nak kelaskan bahan inilah kepada kumpulan tersebut. Okey, dan yang keenam, kita perlu boleh menyatakan apakah kegunaan bahan-bahan lot sinar, lot cahaya dan legap dalam kehidupan seharian kita. Okey, baik, kita pergi kepada objektif kita yang pertama. Okey, menyatakan maksud bahan lot sinar, lot cahaya dan legap. Jadi setiap bahan mempunyai kebolehan yang berbeza untuk ditembusi oleh cahaya. Maksudnya ada setengah bahan boleh ditembusi sepenuhnya oleh cahaya. Okey, ada pula bahan hanya ditembusi sebahagian daripada cahaya, dan ada juga bahagian yang langsung tidak boleh ditembusi oleh cahaya. Jadi kita lihat yang pertama yang dinamakan bahan lot sinar. Okey, apa dia bahan lot sinar? Bahan lot sinar merupakan bahan yang membenarkan semua cahaya menembusinya. Maksudnya kalau kita ada lampu suluh sini, okey, kesemua cahaya daripada lampu suluh ni dapat menembusi bahan tersebut. Okey, dan kalau kita kat sebelah sini ada dinding, maknanya cahaya daripada lampu suluh ni akan terus sampai ke dinding ni. Dan sepertinya tak ada halangan apa-apa pun. Seolah-olah macam bahan kat antara dinding dengan lampu ni tak wujud, tak ada bahan pun, tapi sebenarnya ada. Tapi kerana apa? Kerana cahaya daripada lampu suluh ni, kesemuanya cahaya dapat menembusi bahan tersebut. Okey, ataupun kalau kat sebelah sini ni, kita mata kita kat sini, sebelah sini ada satu objek lain, pokok misalnya, mata kita ni dapat melihat pokok yang di sebelah sini ni, di mana di tengah-tengahnya ada bahan tersebut. Ibarat macam tak ada yang menghalang penglihatan kita lah, tapi sebenarnya bahan tu ada di situ. Kerana apa? Kesemua cahaya daripada objek tu boleh sampai ke mata kita dan kita boleh melihat objek tersebut dengan cukup jelas sekali. Okey, jadi untuk lebih memahami apakah itu dikatakan bahan lot sinar, kita lihat kepada video ini. Okey, kat sini kita ada satu sumber cahaya, okey, yang kita suluh terus kepada dinding. Okey, kemudian kita cuba halang sumber cahaya ini dengan satu objek yang kita panggil sebagai objek lot sinar. Okey, jadi kita cuba letak di antara cahaya dan juga dinding. Okey, kita dapati cahaya daripada lampu ni dia terus sampai juga kepada dinding ni, walaupun ia melalui objek ni. Ini bermaksud kesemua cahaya ni dapat menembusi objek ni, dan kita dapati tidak ada bayang-bayang terbentuk kat sini kan. Okey, jadi objek yang sebegini kita panggil sebagai objek lot sinar kerana dia membenarkan kesemua cahaya menembusinya. Baik, itu yang dinamakan bahan lot sinar, di mana kesemua cahaya boleh menembusi bahan tersebut. Okey, kita lihat pula bahan yang seterusnya. Okey, bahan lot cahaya. Bahan lot cahaya pula ialah bahan yang membenarkan hanya sebahagian cahaya menembusinya. Maksudnya kalau di sini ada lampu suluh, kita suluh pada bahan tersebut. Okey, hanya sebahagian cahaya lampu suluh itu sahaja yang dapat menembusi bahan tersebut. Jadi kalau kita letakkan dia dinding kat sini, maksudnya cahaya lampu yang akan sampai ke sini tu dia sama-sama, dan terbentuk pula bayang-bayang yang agak sama-sama juga. Okey, jadi kalaulah kita pula macam ni, mata kita kat sini, okey, di sini ada objek yang bersifat lot cahaya ni, sini pula ada
objek, okey, mata kita ni masih boleh melihat objek yang di sebelah sini, di mana bahan luk cahaya terletak di antara mata kita dan bahan tersebut. Bahan luk cahaya itu letak di tengah-tengah sini. Okey, cahaya daripada objek ni boleh sampai sebahagiannya ke mata kita. Maksudnya kita masih boleh lagi melihat objek di sini, tetapi tidak jelas ataupun sama. Kerana apa? Hanya sebahagian cahaya daripada objek tersebut yang sampai kepada mata kita. Jadi kita lihat video yang ini untuk memahami apa yang dinamakan sebagai bahan lut cahaya. Baik, kat sini pula kita ada cahaya juga dan ada kita suluh pada dinding asalnya. Okey, kemudian kita halang dia pula dengan satu objek yang kita panggil sebagai lut cahaya. Okey. Jadi kat sini kita dapati bahawa cahaya dari lampu suluh ini, okey, apabila ia dipancarkan kepada objek lut cahaya ni, hanya sebahagian cahaya saja yang dapat menembusi. Yang nampak tak, kita tengok kat belakang ni, yang bahagian bayang-bayang ni, okey, kita nampak bayang-bayang tidak jelas, dan kita dapati macam masih terang lagi kawasan ini. Bukan yang tepi sini, yang sini yang telah dilindung ni. Okey, masih ada terang sikit. Itu menunjukkan sebahagian daripada cahaya lampu ni masih dapat menembusi objek yang kita panggil sebagai lut cahaya ni, tetapi tidak semua, kan? Okey. Jadi sebab itu terhasillah bayang-bayang juga kat sini, tetapi tidak jelas. Baik, itu bahan lut cahaya yang mana hanya sebahagian saja cahaya dapat menembusi objek tersebut, kan? Okey, kita lihat pula yang seterusnya, apakah yang dinamakan sebagai bahan legap. Okey, bukan gelap, legap. Ini istilah yang ketiga, okey, yang perlu kita ingat dan tahu hari inilah. Okey, bahan legap pula merupakan bahan yang tidak membenarkan sebarang cahaya menembusinya. Maksudnya kalau kita ada lampu suluh sini bahan legap tu, lampu suluh tu mengeluarkan cahaya di suluh. Okey, cahaya di lampu suluh ni tak dapat menembusi bahan ni. Kalau kat sini ada dinding, maksudnya belakang sini gelap lah. Yang terbentuk hanya bayang-bayang bahan bahan ini. Maksudnya cahaya daripada lampu suluh ni langsung tidak boleh menembusi bahan ini. Okey, ataupun macam sini mata kita, kat sebelah sini ada satu objek, di tengah-tengahnya bahan legap, mata kita langsung tak dapat melihat objek tersebut. Sebab cahaya daripada objek tersebut tidak sampai ke dalam mata kita. Okey, dan menyebabkan kita tak boleh melihat lah, okey, cahaya tersebut. Okey, contohnya macam dinding rumah kita lah, kita tak nampak apa yang berada di luar, orang di luar pun tak nampak apa yang sedang kita lakukan di dalam rumah. Okey, jadi kita lihat video ni, apa yang dikatakan sebagai bahan legap. Baik, kita tengok dekat sini, ini ada sumber cahaya iaitu lampu. Okey, sekarang lampu ni kita suluh terus ke arah dinding, dan sekarang kita ambilkan satu objek yang bersifat yang kita katakan tadi legap. Okey, dan kita letak di antara lampu dan juga dinding. Jadi kita dapati cahaya daripada lampu ni langsung tidak dapat menembusi objek ini, dan akhirnya kita dapati ada satu bayang-bayang jelas terbentuk kat sini. Jadi maksudnya cahaya daripada lampu ni dia tidak dapat langsung menembusi objek legap ini. Baik, itu tadi yang dinamakan bahan legap, di mana tidak ada cahaya yang dapat menembusi bahan tersebut. Okey, jadi berdasarkan video yang telah pun cikgu tunjukkan, cikgu harap kita dah dapat capai objektif kita yang pertama, iaitu menyatakan apakah yang dimaksudkan dengan bahan lut sinar, lut cahaya dan juga legap. Baik, setelah kita mencapai objektif kita yang pertama, kita akan cuba nak capai objektif kita yang kedua, ketiga dan keempat, iaitu menyatakan dua contoh bahan lut sinar, dua contoh bahan lut cahaya dan dua contoh bahan legap berdasarkan kepada maksud bahan lut sinar, lut cahaya dan legap yang telah pun kita capai pada objektif yang pertama tadi. Okey, jadi kat sini ada 6 jenis bahan ataupun objek, iaitu kertas tebal, kaca, plastik berwarna, plastik jernih, kertas surih dan juga papan. Jadi 6 bahan ini kita nak kenal pasti dia, sama ada dia bahan lut sinar, lut cahaya ataupun legap, melalui satu uji kaji yang sangat mudah, yang akan kita jalankan seterusnya. Baik, ini adalah tanda. Jadi kita akan tutup tanda ini dengan beberapa jenis bahan.
Okey, jadi kita akan lihat sama ada kita masih boleh lagi nampak tanda ini ataupun tidak. Baik, kita tutup dia dengan kertas tebal pula. Okey, jadi kita dapati kita tak nampak lagi tanda tu. Baik, sekarang kita akan tutup tanda ini dengan kaca. Dan kita dapati setelah kita halang dia, kita masih lagi dapat melihat tanda tersebut dengan jelas. Baik, kita akan tutup tanda ni dengan plastik berwarna. Okay. Dan setelah kita tutup, kita dapati kita masih lagi boleh melihat tanda tersebut tapi dalam keadaan yang tidak jelas. Dan sekarang kita akan tutup tanda ni dengan plastik jernih. Dan setelah kita tutup, kita dapati kita masih lagi boleh melihat tanda tersebut dengan jelas. Okay, sekarang ni kita akan tutup dia dengan kertas surih. Okay, jadi setelah kita tutup tanda itu dengan kertas surih, kita masih lagi boleh melihat tanda tersebut tetapi ia tidak jelas. Okay, sekarang ni kita tutup dia dengan papan. Dan kita dapati setelah kita tutup dengan papan, kita tak dapat lagi melihat tanda tersebut. Baik, berdasarkan penyiasatan yang telah pun kita jalankan tadi, kita dapati bahawa apabila kita tutup tanda tersebut menggunakan kertas tebal dan juga papan, kita tidak lagi nampak tanda yang telah pun kita buat tadi tu. Okay? Manakala apabila kita tutup tanda tersebut menggunakan plastik berwarna dan juga kertas surih, kita masih lagi boleh melihat tanda tersebut tetapi dalam keadaan yang kabur ataupun tidak jelas. Manakala apabila kita hadang tanda tersebut dengan kaca dan juga plastik jernih, kita masih lagi boleh dapat melihat tanda tersebut dengan cukup jelas sekali. Okey. Jadi apa yang nak dapat kita kenal pasti daripada penyiasatan tersebut? Okey, kita dapati bahawa ataupun kita dapat buat kesimpulan ataupun kenal pasti bahawa kertas tebal dan juga papan merupakan objek legap kerana cahaya daripada tanda tersebut tidak dapat menembusi kedua-dua bahan ini dan menyebabkan cahaya tersebut tidak sampai kepada mata kita dan kita tidak lagi dapat melihat objek ataupun tanda tersebut. Okey, manakala plastik berwarna dan kertas surih merupakan bahan lut cahaya kerana hanya sebahagian daripada tanda tersebut dapat menembusi objek ini dan menyebabkan kita dapat lagi melihat tanda tersebut tetapi dalam keadaan yang tidak jelas. Okey, manakala kaca dan juga plastik jernih merupakan bahan yang lut sinar kerana semua cahaya daripada tanda tersebut dapat menembusi objek-objek ataupun bahan-bahan ini. Okey, dan menyebabkan kesemua cahaya tersebut dapat sampai kepada mata kita dan kita dapat melihat tanda tersebut dengan cukup jelas sekali. Okey, jadi cikgu ulangi, daripada penyiasatan tersebut kita dapati ataupun dapat menyatakan bahawa bahan lut sinar terdiri daripada kaca dan juga plastik jernih. Okey, bahan lut cahaya terdiri daripada plastik berwarna dan kertas surih dan juga bahan legap terdiri daripada kertas tebal dan juga papan. Okey, jadi dengan ini kita sudah mencapai objektif kita yang kedua, ketiga dan keempat, iaitu menyatakan dua contoh bahan lut sinar, lut cahaya dan juga legap. Baik, setelah kita mencapai objektif kita yang kedua, ketiga dan keempat, iaitu mengenal pasti bahan lut sinar, lut cahaya dan juga legap. Jadi sekarang kita nak capai objektif kita yang kelima, iaitu mengelaskan bahan-bahan tersebut kepada kumpulan masing-masing. Jadi kita ada bahan dan kita bagikan kepada tiga kumpulan, iaitu lut sinar, lut cahaya dan juga legap. Okey, jadi kita tengok kertas tebal. Kertas tebal merupakan bahan legap. Okey, kemudian kaca merupakan bahan lut sinar. Okey, plastik berwarna merupakan bahan lut cahaya. Plastik jernih pula merupakan bahan lut sinar. Kertas surih merupakan bahan lut cahaya dan yang terakhir papan merupakan bahan legap. Okey, jadi dengan ini kita telah pun berjaya mengelaskan bahan tersebut kepada lut sinar, lut cahaya dan legap. Dan seterusnya kita pergi kepada objektif kita yang
Okey, iaitu menyatakan kegunaan bahan luk sinar, luk cahaya dan legap. Jadi kita dah pun kenal pasti beberapa bahan yang merupakan bahan luk sinar, luk cahaya dan legap. Jadi kesemua bahan ini dia mempunyai kepentingan ataupun kegunaannya dalam kehidupan seharian kita. Jadi untuk bahan luk sinar, banyak digunakan untuk membuat akuarium. Sebab akuarium ni kita nak tengok ikan dalam dia kan. Kita suka tengok ikan berenang dan sebagainya. Ataupun bukan kalau kita letak ikan pun, kita akan letak benda lain. Kadang-kadang kita pergi ke tempat-tempat pameran, dia akan letakkan satu kotak kaca supaya apa, dia tak nak kita sentuh barang yang dipamerkan, tetapi kita masih dapat lagi melihat bahan ataupun barang tersebut dengan jelas. Jadi itu kegunaan bahan luk sinar. Begitu juga yang kedua, ini sangat penting ni, untuk membuat cermin kenderaan. Tak kira cermin kereta ke, cermin lori ke, cermin kapal terbang ke dan sebagainya, dia bahagian depan, tepi dan juga belakang merupakan bahan luk sinar, kerana ia membolehkan kita melihat objek di depan kita dengan jelas. Jadi yang luk sinar ni, dia nak melindungi kita daripada angin yang kuat ataupun dan juga hujan, tetapi dia juga perlu membenarkan cahaya masuk ke dalam mata kita supaya kita dapat melihat apa objek yang berada di depan kita dengan jelas sekali. Seterusnya, ni dalam makmal kita banyaklah ni. Bika, silinder penyukat, kelalang, apa lagi, picagari, tabung uji, semua bahan-bahan ini diperbuat daripada kaca yang merupakan bahan luk sinar. Kerana apa? Bayangkan kita nak menyukat air gunakan bika. Kalau tak jelas, macam mana kita nak menyukat air? Ataupun kadang-kadang kita nak merhatikan perubahan cecair apa yang berlaku setelah kita buat campuran dan sebagainya, dia mestilah jelas dapat dilihat oleh mata kita daripada luar bika, daripada luar tabung uji dan sebagainya. Jadi kalau benda tu merupakan bukan bahan luk sinar, jadi kita tak dapat melihat dengan jelas dan kita tak dapat memerhati dengan baik. Begitu juga ni kanta pembesar. Kanta pembesar ni merupakan bahan yang luk sinar. Sebab kalau kita nak tengok semut apa, kita nak tengok dia dengan jelas. Dan keistimewaan kanta ni pula, dia boleh membesarkan image, menyebabkan kita dapat melihat satu objek tu dengan lebih jelas sebab saiznya dibesarkan. Tetapi yang paling penting, ia mestilah bahan luk sinar. Dan seterusnya, cermin tingkap di rumah kita. Mungkin kat rumah kita ni ada cermin tingkap macam ni kan. Jadi dengan adanya tingkap yang macam ni, kita dapat melihat di luar rumah kita dengan jelas sekali. Tapi dalam masa yang sama, dia melindungi rumah kita daripada tempias hujan kan. Jadi kita perlukan cermin yang luk sinar kat situ. Seterusnya, ni kita ada plastik ni. Plastik apa ni? Plastik laminate ataupun kalau sekarang ni kebanyakannya kalau kita pergi ke kedai, kita kena scan ataupun imbas menggunakan MySejahtera, ada QR code. QR code tu sebenarnya dia hanyalah sehelai kertas yang diprint, tetapi untuk kita gunakan setiap hari, pengunjung datang ke kedai, dia imbas. Jadi dia perlulah dilindungi daripada tempias hujan, sebab biasanya QR code ni dia letak di luar kedai, tapi dalam masa yang sama dia perlulah dapat diimbas dengan jelas oleh handphone kita kan. Jadi dia perlu dia perlu dilindungi oleh satu lapisan yang luk sinar yang cukup jelas, supaya handphone kita dapat mengimbas image QR code tu dengan baik. Tu jadi ni plastik luk sinar banyak juga kita gunakan untuk kita melapisi sijil-sijil kita dan sebagainya, untuk melindungi sijil kita daripada terkena air. Tapi kita nak dapat lihat sijil kita tu dengan jelas, ia mestilah merupakan plastik yang kalis air dan juga luk sinar. Begitu juga dengan sampul buku. Kita punya buku teks dan sebagainya, kita nak lindungi dia daripada terkena air. Jadi kulit tu kita sampul lah dia. Dan untuk memudahkan kita mengenal pasti apakah buku yang kita sampul tu,
biasanya orang akan gunakan plastik lot sinar. Sebab kalau dia gunakan plastik yang bukan lot sinar, okey, buku dia memang dapat disampul, tapi susah untuk dia mengecam buku dia ni, buku apa dia nak kena buka dalam baru nampak tengok. Jadi dengan lot sinar ni dia senang, dia dapat lindungi buku, dan dalam masa yang sama kita dapat kenal pasti apakah buku kita tu dengan lebih mudah. Okey, kemudian kita ada cermin mata. Cermin mata dah semestinya bahan lot sinar lah kita nak membaca. Kalau kabur kita pun susah nak membaca, dan dia juga mempunyai fungsi macam kantar pembesar, dia boleh membesarkan huruf. Okey, tu antara beberapa contoh kegunaan bahan lot sinar dalam kehidupan seharian kita. Jadi adakah bahan lot sinar je yang ada fungsi ataupun berguna? Bahan lot cahaya macam mana? Okey, kita tengok seterusnya. Baik, ini pula merupakan antara kegunaan bahan lot cahaya dalam kehidupan seharian kita. Okey, yang pertama kita tengok ni apa ni? Okey, langsir. Okey, ada setengah langsir tu dia terdiri daripada dua lapisan. Lapisan yang tebal dan lapisan yang nipis. Jadi lapisan yang nipis ni lah yang merupakan bahan lot cahaya. Kerana ada waktu ataupun ketikanya kita memang nak cahaya daripada luar masuk ke dalam rumah kita, tapi kita tak mahu cahaya yang terlalu terik sangat. Okey, tanpa lapisan ni, okey, kita pun tahu tadi bahawa tingkap kita tu cerminnya merupakan lapisan ataupun bahan lot sinar. Jadi semua cahaya boleh masuk dan menyebabkan kita rasa mungkin lebih panas sebab semua cahaya matahari boleh masuk kan. Jadi untuk menapis dia tu kita gunakan bahan lot cahaya. Okey. Yang kedua merupakan kelambu. Okey, kelambu ni bila kita pasang kelambu, kita tak nak nyamuk gigit kita kan, tapi kadang-kadang kita tak adalah kita tutup semua sampai kita tak nampak apa yang berada di dalam bilik kita. Okey, jadi bila kita tutup kita punya katil dengan kelambu ni, kita masih boleh nampak lagi tingkap dan sebagainya, kerana kelambu ni merupakan bahan lot cahaya. Okey, yang seterusnya adalah lampu tidur. Kita tahu lampu tidur, kita nak tidur, kita kadang-kadang hidupkan lampu, tapi kita tak mahu lampu terlalu terang, nanti susah kita nak tidur. Jadi kita pasang juga lampu, tapi lampu ni mentolnya dilindungi oleh kon ni, ataupun apa sajalah, kadang-kadang kon, kadang-kadang bentuk lain, dan biasanya kon ini dia merupakan bahan yang lot cahaya. Maksudnya cahaya dari mentol tu dia menerangi kita punya bilik tidur tu, tetapi bukan dengan cahaya yang begitu terang, sebab sebahagian cahaya telah dihalang oleh bahan lot cahaya yang terdapat pada kon lampu tidur kita ni. Jadi cahaya lampu bilik tidur kita tu hanya suram-suram macam tu kan, jadi mudah untuk kita lelapkan mata, dan kalau kita terjaga, kita nak buang air, kita nampak lagi jalan ke mana dia, pintu dia dan sebagainya. Okey, jadi itu juga merupakan salah satu kegunaan bahan lot cahaya. Yang seterusnya cermin mata hitam. Okey, yang ini biasanya digunakan oleh pengembara ataupun pemandu, oleh penunggang, oleh pilot, okey, oleh pemandu lori dan sebagainya, kalau dia memandu pada waktu tengah hari ataupun waktu siang hari dengan cahaya yang terik. Okey, jadi dia memang nak nampak jalan, tetapi dia tak nak cahaya matahari yang terik tu masuk ke dalam mata, menyebabkan mata kita cepat sakit, cepat letih dan sebagainya. Jadi dengan menggunakan cermin mata hitam ni, dia masih lagi boleh memandu dan nampak jalan, nampak kenderaan, tapi dia dapat menghalang cahaya matahari yang terik tu daripada terus sampai kepada mata. Jadi kalau dalam malam memandu, orang tak pakai cermin mata hitam ni kan. Biasa orang pakai cermin mata hitam ni pada waktu siang. Okey, jadi itu salah satu lagi kegunaan bahan lot cahaya. Dan seterusnya ni awning. Awning ni setengah rumah orang pasang. Okey, kadang-kadang dekat pantian bas dan sebagainya, dia bumbung, tapi dia taklah bumbung yang menghalang terus cahaya daripada sampai ke dalam bahagian rumah kita tu lah. Jadi orang letakkan bumbung ni yang bersifat lot cahaya, jadi hanya sebahagian cahaya saja yang sampai. Jadi dengan ini bahagian dalam rumah ataupun tempat-tempat yang dipasang awning ni
terang, tak perlu buka lampu kerana cahaya matahari daripada luar boleh sampai, tetapi tidaklah terlalu terik pula sampai orang di bawah tu berasa panas. Jadi digunakan bumbung daripada bahan lot cahaya, maksudnya ada cahaya yang masih boleh sampai dan ada cahaya yang perlu ditapis supaya tidak terlalu terik. Okey, jadi itu kegunaan bahan lot cahaya dalam kehidupan seharian. Okey, sekarang kita tengok apa pula kegunaan bahan legap. Okey, jadi bahan legap pun ada kegunaan dia. Salah satu contohnya, kita nak buat payung. Sebab payung ni selain daripada melindungi kita daripada hujan, dia juga kita gunakan untuk melindungi daripada terkena terik cahaya matahari. Jadi perlulah payung ini diperbuat daripada bahan yang legap supaya kita di bawahnya tidaklah terkena cahaya matahari. Begitu juga dengan topi pun sama juga, perlulah bahan yang legap nak melindungi kepala kita daripada terik matahari. Okey. Kemudian kemah. Okey, sama juga kemah. Kita kalau masuk dalam kemah, okey, kita tak nak cahaya matahari sampai kepada kita. Kemudian kemah ni kadang-kadang kalau kita berkelah tepi pantai, orang pasang kemah, kadang-kadang dia nak tukar pakaian dan sebagainya. Jadi perlulah kemah ni bersifat legap. Kalau tak nampaklah orang menukar pakaian. Macam tu juga dalam rumah kita. Okey, yang ini dinding rumah kita mestilah juga merupakan bahan yang legap. Kalau tak, orang nampak apa kita buat kat dalam rumah tu. Okey, kalau dalam tandas kita, bilik mandi kita, kalau lah bukan dinding kita tu bukan bahan legap, nampaklah orang kita menukar pakaian dan sebagainya. Samalah juga dengan baju. Kita kena pakai baju untuk menutup anggota badan kita daripada dilihat oleh orang. Jadi baju perlulah daripada ataupun seluar, baju dan sebagainya daripada bahan yang legap. Okey, seterusnya apa dia? Bumbung rumah kita. Bumbung rumah kita, kita tak naklah kita berlindung kat rumah ni daripada panas dan hujan. Jadi kalaulah bumbung kita tu diperbuat daripada kaca, dah tentu kita merasa panas kan. Terang memanglah terang, tetapi terlampau terang lah pula. Sampaikan tengah hari kita rasa macam cacing kepanasan dalam rumah. Jadi perlulah bumbung rumah kita tu dapat melindungi kita daripada cahaya matahari. Ia mestilah bersifat legap. Dan yang terakhir mungkin merupakan ni sampul duit raya ke, sampul surat ke dan sebagainya. Dia juga mesti bahan yang legap. Kalau tak, orang nampak apa yang berada di dalam. Kalau surat, orang boleh baca pula surat kita nanti. Kalau sampul duit raya, orang tahu pula kita bagi banyak ke sikit. Kita pun tak mahu kan orang tahu kita bagi ni banyak ke sikit kan. Jadi sebab tu kita letak dalam sampul. Jadi ini adalah antara kegunaan bahan lot sinar, lot cahaya dan juga legap dalam kehidupan seharian kita. Jadi dengan penerangan yang telah Puan Cikgu sampaikan itu tadi, maka diharapkan kamu dapat menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini dan dapat menjawab soalan-soalan dan juga menyempurnakan latihan-latihan ataupun tugasan yang telah Puan Cikgu berikan. Dan untuk itu cikgu ucapkan selamat belajar, jaga diri, jaga kesihatan, patuhi SOP pada setiap masa. Semoga kita akan berjumpa lagi pada sesi PDPR di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.